Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada video kali ini, saya akan bawa anda semua ke Seri Muda Shah Alam untuk meninjau keadaan pasca banjir di sana. Kami melawat ke Seri Muda Shah Alam pada 24 Disember 2021. Sebenarnya kami pernah cuba untuk masuk pada 22 Disember lalu, tetapi jalan utama untuk ke Seri Muda masih ditutup akibat banjir. Pada masa itu, anda perlu meletakkan kereta anda di luar dan berjalan kaki untuk masuk ke Seri Muda. Setakat 25 Disember 2021, sebanyak 25 kematian direkodkan di negeri Selangor akibat banjir. Kali kedua kami hadir ke sini, jalan telah dibuka walau bagaimanapun ia agak sesak kerana banyak kenderaan cuba memasuki kawasan ini. Dalam video kali ini, kami membahagikan kepada 3 bahagian utama. Yang pertama, tinjauan ke kawasan rumah kedai atau shop lots. Yang kedua, tinjauan ke kawasan rumah pangsa atau rumah flat, dan tinjauan ke kawasan rumah teres. Seperti di Hulu Langat dan Dengkil, anda akan lihat banyak kerosakan harta benda di sepanjang bahu jalan. Begitu juga dengan bantuan misi banjir yang menyalurkan bantuan makanan dan segala keperluan harian mangsa banjir juga giat dilaksanakan oleh pelbagai pihak termasuk NGO dan juga orang awam. Tinjauan kami mendapati kerosakan, kemusnahan dan kerugian di Seri Muda ini berlipat kali ganda dari apa yang berlaku di Hulu Langat dan juga Dengkil, kerana di Seri Muda ini ialah kawasan bandar dan lebih padat penduduknya. Hampir 100% kedai-kedai di sini dimasuki air hingga melebihi kira-kira 150 cm. Kami difahamkan bahawa sewaktu banjir berlaku, air meningkat dengan begitu drastik dan mereka tidak sempat untuk mengalihkan kenderaan atau barang-barang berharga di tingkat pertama. Bagi mereka, nyawa lebih penting pada masa itu. Difahamkan ketika banjir sedang rancak berlaku, pihak TNB terpaksa memutuskan bekalan elektrik bagi mengelakkan renjatan elektrik kepada orang awam. Ada juga yang memaklumkan bahawa mereka tidak sangka air akan meningkat hingga ke tahap keseluruhan tingkat 1. Ini bermakna jika sesebuah kereta tenggelam, anda tidak nampak langsung bumbungnya. Sebab itu kita lihat banyak kenderaan yang bumbungnya rosak setelah air surut akibat dipijak ataupun dilanggar oleh bot. Kami dapati terdapat kedai-kedai yang cuba membaiki atau membersihkan barangan-barangan mereka yang masih boleh digunakan. Ribuan kenderaan ditenggelami air pada masa itu. Seterusnya kami memasuki kawasan rumah pangsa atau rumah flat berhampiran dengan rumah kedai. Kami dapati deretan kenderaan yang ditenggelami air sedang dibersihkan oleh pemiliknya.
Hampir kesemua barangan yang musnah yang anda lihat di bahu jalan ini pernah dimiliki oleh mereka yang tinggal di tingkat pertama. Walaupun kemusnahan telah berlaku, hidup perlu diteruskan. Kami hanya sempat melalui satu lorong saja di beberapa blok di kawasan rumah flat ini. Sudah tentu banyak lagi blok-blok lain yang mengalami masalah ataupun bencana yang sama. Jika anda perhatikan di cermin tingkap rumah ini, anda akan nampak paras mana air telah naik pada ketika itu. Kami tidak pasti apa yang telah berlaku pada kereta ini. Mungkin air yang begitu deras telah menolaknya ke tepi, ataupun seseorang telah diselamatkan melalui cermin belakang. Kemudian kami memasuki kawasan rumah teres. Seperti yang anda lihat, kerosakan harta benda di dalam rumah dan juga kenderaan menjadi tumpuan di sepanjang jalan ini. Kami hanya sempat memasuki beberapa jalan dan lorong sahaja, sedangkan banyak lagi jalan-jalan lain yang mempunyai pemandangan yang sama. Walau bagaimanapun, dari pemerhatian kami, ia sedikit berbeza dengan Hulu Langat, kerana di Hulu Langat kebanyakan kenderaan ada yang bergelimpangan kerana arus deras dari sungai, dan banyak rumah ataupun struktur binaan di Hulu Langat musnah atau runtuh, termasuk jambatan, jalan raya dan sebagainya. Menurut penduduk di sini, ini bukanlah kali pertama banjir berlaku pada tahun ini. Ia telah berlaku lebih kurang 6 kali dan ini adalah yang terburuk dalam sejarah mereka. Kerana tidak mampu untuk menyusuri setiap jalan di taman ini, saya ambil keputusan untuk terbang dan melihat dari udara. Hampir kesemua rumah sedang sibuk bertungkus lumus membersihkan rumah mereka. Apakah solusi yang bakal diambil oleh pihak berwajib atau pihak kerajaan bagi menangani banjir yang berulang di Taman Seri Muda ini? Di Eropah, terdapat sebuah negara yang menggunakan sistem siren di daerah kecil mereka.
yang diletakkan berhampiran dengan gereja. Apabila salji lebat akan turun ataupun apa-apa saja bencana yang bakal turun, siren tersebut akan berbunyi. Dengan cara tersebut, orang awam akan lebih bersedia dan mengetahui apa yang bakal berlaku di kawasan mereka. Difahamkan, sistem tersebut telah digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Seperti yang berlaku di Hulu Langat, Dengkil dan Banting, sungai menjadi salah satu punca limpahan air yang menjadi banjir. Ini adalah Sungai Klang. Adakah patut Sungai Klang ini mempunyai tebing yang berkonkrit yang lebih tinggi untuk menghalang limpahan air sungai ke Taman Sri Muda? Kami teruskan perjalanan ke kereta kami melalui jalan yang berbeza. Rekod pada smartwatch menunjukkan saya telah berjalan sejauh 4 km dan sepanjang perjalanan 4 km tersebut, pemandangan yang sama iaitu kerosakan harta benda terus mengiringi perjalanan. Saya tidak pasti sama ada barangan yang diletakkan di luar ni memang hendak dibuang ataupun hanya mereka jemur saja, kerana terdapat barang-barang yang nampak masih elok lagi dan boleh diperbaiki. Saya perasan ada individu yang memang mengambil barang-barang yang masih elok lagi yang diletakkan di depan rumah-rumah yang terjejas akibat banjir ini. Mungkin mereka perlu bertanya dahulu kerana dikuatiri barangan tersebut hanya dijemur di luar. Antara pemandangan yang biasa dilihat di sini juga ialah kenderaan yang ditunda atau diangkut untuk dibaik pulih. Walau bagaimanapun, berdasarkan perbualan saya dengan seorang pengawal keselamatan, terdapat juga kes kehilangan kenderaan yang masih elok. Terdapat juga kes yang kenderaan yang dipecahkan untuk mengambil barang berharga di dalamnya. Jika ditanya apakah perasaan saya apabila melihat semua kerosakan kenderaan dan harta benda di sini, sebenarnya saya rasa macam berdebar-debar. Saya rasa macam ini adalah sesuatu yang tak pernah saya lihat secara fizikal. Memang amat menginsafkan dan menyedihkan sebenarnya. Saya sempat singgah ke sekolah kebangsaan Sri Muda ni untuk melihat keadaan sekolah ini, yang mana air naik setinggi tingkat pertama penuh. Ya, anda boleh lihat paras air tu di pintu-pintu ataupun di tembok, saya tak tahu apa, koridor di tingkat atas ni.
Jelas betapa tingginya air yang naik melepasi ketinggian seseorang. Walaupun orang tu tertinggi macam mana sekalipun, saya rasa tak sampai kepada koridor tu. Apa yang berlaku kepada sekolah ini juga amat menyedihkan. Jika anda lihat buku-buku pelajar, dokumen-dokumen guru dan juga perabot-perabot sekolah habis musnah. Ini adalah longgokan yang terbesar dan terakhir yang saya lalui semasa berjalan di dalam taman ini. Terlalu banyak harta benda yang musnah dalam banjir pada kali ini. Harapan kami agar mereka dapat bantuan dan sokongan yang sewajarnya oleh pihak-pihak berwajib dan juga semangat untuk bangun semula dan teruskan kehidupan mereka selepas ini. Antara yang menggemparkan juga dalam banjir di Seri Muda ni ialah pencerobohan pasar raya Maidin dan kedai-kedai yang lain. Menurut seorang pengawal keselamatan yang berbual dengan saya, ada juga kedai-kedai handphone, kedai elektrik dan ATM machine juga telah diceroboh. Yang mana setengah orang berpendapat bahawa mereka sepatutnya mengambil makanan atau barang-barang yang mereka perlu untuk survive, untuk teruskan hidup sahaja, bukan barangan yang lain. Seperti yang kita selalu dengar, hidup ni adalah medan ujian. Ada orang yang ditimpa dengan satu masalah dan ada orang juga yang ditimpa dengan pelbagai masalah dalam satu masa. Semoga semua yang terkesan dengan banjir maupun dengan apa sahaja masalah yang sedang dihadapi diberi kekuatan untuk teruskan hidup dan ketabahan untuk menempuhi cabaran akan datang. Untuk itu, sekian saja daripada kami untuk video pada kali ini. Semoga kita mendapat iktibar daripada apa yang berlaku di Seri Muda Shah Alam ini. Jika anda rasa video ini dan channel ini bermanfaat, mungkin anda boleh consider untuk subscribe, tekan button loceng dan like ataupun komen bagi menyatakan reaksi anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.